Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah agenda Awani, diskusi dan juga kupasan isu yang berkaitan dengan perkembangan politik semasa dilihat daripada pelbagai sudut yang berbeza. Hakikatnya juga, hari ini Malaysia mencatatkan kes angka COVID-19 yang cukup tinggi, lebih 19,000 kes. Dan ini menuntut dan juga rakyat bertanya, di manakah jalan penyelesaiannya? Bukan sahaja mengenai kesihatan, kita bercerita mengenai masalah ekonomi dalam masa yang sama. Dan dalam aspek itu, bagaimanakah politik yang pada hari ini masih lagi bergelut perlu dilihat penyelesaian yang melebihi dan juga melangkaui segala-galanya. Ini adalah berkaitan dengan isu rakyat dan juga isu negara. Lantas pelbagai cadangan yang dilontarkan oleh kerajaan dan juga oleh figura-figura politik. Ini termasuk oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang bersama dengan saya dalam agenda Awani pada malam ini. Assalamualaikum, selamat malam Tun. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani. Beberapa hari lepas Tun melontarkan nukilan di blog Tun mengatakan dan juga mencadangkan idea mengenai Majlis Pemulihan Negara. Mungkin kita mulakan dari situ dahulu. Kerangka dan juga ideanya itu, apa yang membezakan Majlis Pemulihan Negara, cetusan idea Tun, dan juga apa yang dihasratkan oleh kerajaan? Pada pandangan Tun bagaimana? Ya, yang pertama, kerajaan mengambil keputusan politikal, iaitu kerajaan akan adakan satu badan yang dikuasai oleh kerajaan. Bila orang politik menguasai sesuatu, political importance, politik menjadi lebih penting daripada masalah-masalah lain. Sebaliknya, yang saya cadang ialah satu badan yang terasing daripada kerajaan dan diberi kuasa untuk menangani masalah yang kita hadapi sekarang, iaitu masalah perkembangan wabak COVID ini. Sekarang ini, hari ini, wabak ini sudah meningkat kepada 19,000, 2,000 lebih daripada semalam, 4,000 lebih daripada 2 hari sudah. Ini menunjuk bahawa serangan COVID ini amat dahsyat cepatnya kerana kerajaan nampaknya tak tahu bagaimana nak tangani masalah ini. Bukanlah senang, tetapi pun kita perlu ada tumpuan kepada usaha-usaha cadangan-cadangan untuk mengurangkan the spread, wabak ini berkembang. Itu yang ditumpukan oleh apa yang saya cadangkan. Badan ni tak ada kena-mena dengan politik. Bukan nak cari orang politik saja yang bercakap ataupun mengambil kira political stand mana-mana pihak. Hanya untuk menangani masalah COVID ini, masalah wabak ini yang berkembang semakin pesat. Dan saya khawatir kalau tunggu sampai bulan September, mungkin tiap hari puluhan ribu, 30-40 ribu orang akan dijangkiti penyakit ini. Tun menyebut mengenai idea Tun tidak berkaitan dengan politik. Itu membezakan MPN yang dicetuskan oleh Tun dan juga apa yang cuba digerakkan oleh kerajaan. Apa game changernya kalau kita dapat fahami? Bagaimana angka itu dapat diturunkan dengan penubuhan Majlis Pemulihan Negara cara Tun? Ya, ada 2-3 benda yang boleh dilakukan. Kita tak boleh jamin bahawa dia akan berkesan. Tetapi kita dapati bahawa walaupun kita mempunyai SOP, tetapi kita tidak patuh kepada SOP. Kita tidak ada social distancing, tak ada. Banyak orang berjumpa, berdekat-dekatan dan ini menyebabkan jangkitan berlaku. Dan kita juga dapati bahawa vaccination tidak berjalan dengan cukup baik. Kita capai angka 500,000 satu hari. Tetapi sepatutnya kita capai lebih banyak daripada itu. Tetapi ada masalah administration, ada masalah pembelian vaksin, macam-macam masalah yang melambatkan. Juga diadakan tempat tertentu
sahaja pada mulanya. Tempat tertentu saja untuk bagi vaksin. Ramai daripada rakyat tak tahu pun. Mereka tak dapat daftar daripada MySejahtera. Dan sebab itu lambat ada ramai orang yang tidak disuntik, dan kalau tidak disuntik dengan seberapa banyak yang mungkin, masa COVID ini akan berkembang lagi. Tapi faktanya juga Tun, Malaysia antara negara yang mencatatkan jumlah vaksinasi harian dan juga jumlah per kapita 100 penduduk yang cukup baik kalau dibandingkan dengan negara-negara luar di dunia. Penambahbaikan juga dilakukan dari masa ke masa. Contohnya kalau tak ada janji temu boleh terus walk in untuk mereka yang 40 tahun ke atas. Tapi Tun masih lagi meletakkan bahawa KPI itu perlu tinggi lagi. 800,000. Justifikasi Tun bagaimana? Ya, kita dapati bukan saja bertambahnya suntikan, tetapi bertambahnya kes. Kes meningkat satu hari 2,000, tetapi suntikan tidak meningkat 2 hari 2,000. Kita dapati bahawa the spread of the disease, perkembangan kes ini begitu pesat sekali, sehingga kita perlu percepatkan lagi. Sebab itu saya cadangkan, kalau kita boleh buat 500,000 sehari, kita boleh buat 800,000 sehari. Kalau kita betul-betul, saya nampak ada banyak kelemahan. Umpamanya, kita ada big center. Big center bermakna bahawa orang mesti tunggu lama baru dapat suntikan. Baru ini barulah dikatakan siapa datang boleh dapat. Kalau tidak dahulu, kalau datang, you are not on the register. You boleh datang lagi sebulan lagi dan pergi ke tempat. All these things are bureaucratic procedures yang melambatkan. Sebaliknya, kalau kita datang ke mana-mana orang ke tempat yang ada suntikan dan kita cek, dia negatif, mesti bagi straight away, bagi dia suntikan. Kalau dia negatif, kita kata, you can come, boleh datang 2 minggu lagi. Dia balik, dia akan dijangkiti. Jadi ini semua boleh kita betulkan supaya kita kurangkan people yang exposed to getting the disease. Dan Tun ada banyak akses dan juga mempunyai pengetahuan yang cukup luas mengenai bagaimana kerajaan berfungsi. Adakah kita ada kapasiti itu seperti mana Tun katakan, kalau sudah negatif, kita boleh saja suntik. Klinik-klinik kita mampu untuk lakukannya, swasta kita mampu. Bagaimana Tun kalau kita dapat fahami dan apa yang boleh dilakukan sebenarnya? Ya, kita ini lebih sara daripada orang lain. Vaksin yang telah diguna di negara lain disuntik kepada bermilion orang. Kita tak terima. Kita nak uji. Kita tak percaya. Kononnya mereka itu tak betul. Tetapi kalau kita ambil negara China umpamanya, mereka menggunakan vaksin mereka dan mereka telah suntik seramai 1 bilion orang. Dan kita tahu negara China dikawal dengan rapi dan ekonomi mereka berjalan dengan baik. Kita tak harus soal sama ada vaksin mereka itu baik ataupun tidak baik. Kalau itu yang kita dapati, itulah kita guna. Janganlah kita lambat-lambat nak kena ada ujian dan lain-lain. Jadi banyak bureaucratic prosedur yang boleh kita kurangkan. Silakan. Ya, saya masa di Langkawi, saya cadang untuk ada mobile unit, small mobile unit. Cuma 5 orang saja. Diberitahu kepada saya, ini kena dapat kelulusan daripada ibu kota. I don't know who lah. Tapi kelulusan itu lambat datang. Kadang-kadang macam tak ada reply. Ini semua bureaucratic procedures yang tak diperlukan. Tun, saya ingin berbalik kepada kerangka besar perbincangan kita mengenai Majlis Pemulihan Negara.
Tun mengatakan bahawa ini tidak ada sangkut paut dengan politik. Cetusan ID Tun. Tun juga sudah mencadangkan 20 nama untuk menganggotai lengkap daripada pelbagai sektor, daripada pendidikan, ekonomi sehinggalah ahli politik. Tetapi ramai yang skeptikal. Ramai yang mengatakan bahawa pusat kuasanya nanti berbalik kepada seorang yang bernama Mahathir Mohamad. Pada pandangan Tun, bagaimana perkara itu dinafikan oleh Tun sendiri? Saya tak ada interest in politik dalam soal ini. Saya berasa concern berkenaan dengan perkembangan COVID ini. Saya tak peduli tentang nak jadi Perdana Menteri. Mereka masih bincang berkenaan dengan siapa nak jadi Perdana Menteri, bila nak ada sidang parlimen. Sidang parlimen patut diadakan lebih awal lagi. Ini baru 26 hari bulan baru ada. Itu pun tak bincang berkenaan dengan COVID. Bincang berkenaan dengan plan. 5 hari we are supposed to discuss pasal plan. Lepas tu cari hari yang terakhir yang sepatutnya bincang berkenaan dengan COVID. Tak dibenar. Polis tahan members of parliament daripada pergi ke parlimen. Ini tak pernah jadi. Polis boleh tahan orang lain, tapi members of parliament dia kena pergi parlimen. Kita seolah-olah tak nak ada keputusan dibuat oleh ahli parlimen. Kalau nak ada ahli sidang parlimen bulan September. Daripada sekarang sampai bulan September, berapa ratus ribu orang yang nak kena jangkit ini. Jadi kita tak ada sense of urgency. Tak ada berasa tertekan tentang pentingnya kita bertindak sekarang ini. Tun, saya nak berhenti rehat seketika dahulu, tarik nafas dahulu. Ada beberapa soalan lagi yang saya lontarkan selepas ini. Selepas ini agenda awal ini bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam agenda awani pada malam ini. Tun, kalau soalan saya dapat saya lontarkan, ramai yang mengatakan bahawa kita memerlukan negarawan hari ini. Mungkin ramai yang membayangkan Tun untuk menjadi negarawan dan juga memberikan inspirasi kepada ahli-ahli politik yang lain. Tetapi untuk berlaku adil juga, dalam temu bual saya bersama dengan pakar penganalisis sebelum ini pada minggu lepas, Dr. Chandra Muzaffar, kalau saya petik, beliau mengatakan bahawa Tun tidak cukup memainkan peranan sebagai seorang negarawan dan terpalit sama dengan politik jalanan seperti yang berlaku pada hari ini. Pada pandangan Tun, pengalaman cukup banyak menjadi arkitek kepada politik di Malaysia, apa yang paling sukar untuk dilakukan pada ketika ini untuk membawa keluar negara ini daripada kemelut politik dan berada dalam landasan yang sebenar untuk membawa keluar negara ini daripada COVID-19 dan juga masalah ekonomi? Dan bagaimana Tun menjawab kritikan sebegitu? Kita tidak ada terms of reference untuk negarawan. Kita kenal negarawan sebagai satu orang yang berpengalaman. Tetapi kononnya dia tak boleh buat apa-apa. Itu tak kena. Kalau dia mempunyai pengalaman dan pengalaman itu berguna, kita gunakan. Saya minta maaf lah. Saya jadi Perdana Menteri lama. 22 tahun pada term yang pertama. Dan saya terpaksa handle banyak krisis dan sikit sebanyak berjaya jugalah. Jadi pengalaman ada kepada saya. Kalau saya nak sumbang pengalaman saya, kata, you tak boleh, you negarawan tak boleh sumbang. Apa sebab? Sebaliknya, kita dapati kita mempunyai kerajaan baru, kerajaan pintu belakang. Mereka tidak ada idea macam mana nak memerintah pun. Orang baru. Jadi dihadapi dengan krisis, health crisis, economic crisis, financial crisis, political crisis. Terlalu banyaklah untuk dia orang yang tak ada pengalaman langsung nak ambil tindakan. Ramai daripada mereka sebenarnya kerajaan pun hantar orang untuk tanya saya macam mana nak handle problem ini. Itu Menteri Keuangan datang bila dia jadi chairman
or some advisory council ke apakah, dia datang jumpa saya. Saya beritahu apa yang saya punya pendapat. Saya tak sembunyi, bukan nak keep for myself. Saya beritahu apa yang boleh dibuat, tetapi tak buat. Iaitu jadi masalah. Jemputan Perdana Menteri, salah satunya slot diberikan kepada Parti Pejuang untuk Majlis Pemulihan Negara. Bagaimana itu disahut dan juga diterima jemputan itu oleh Parti Pejuang, Tun? Adakah ada sebarang kerjasama, sebarang gerak kerja untuk dirasmikan jemputan dan juga gerak kerjanya? Di satu pihak saya politician, tetapi di pihak yang lain saya adalah warga negara ini. Dan saya juga mempunyai perasaan patriotism terhadap negara sendiri. Saya nak tengok negara kita ini maju. Kalau saya ada sedikit sebanyak pengetahuan, ada kebolehan, saya nak kata, oh, saya sekarang ini tak bolehlah nak tolong, biarlah negara hancur kerana saya negarawan. Tak boleh terlibat. That is a wrong perception of things. Because negarawan bukan ada satu tafsiran khusus yang qualify dia jadi negarawan. Orang panggil saya negarawan. Saya tak pernah panggil diri saya negarawan. Saya cuma nak buat berkhidmat untuk bangsa, untuk negara, untuk agama saya. Itu saja. Tun, mengapa gencatan politik sukar untuk dilakukan pada hari ini? Kerana rakyat merasakan tak ada cahaya jalan keluar apabila kita bercerita mengenai krisis di negara kita. Tun orang politik, benar, saya ambil perspektif daripada ahli politik. Mengapa sukar untuk gencatan politik itu dilakukan? Malah ada persepsi rakyat juga di kalangan blok pembangkang juga sukar untuk kita lihat satu pasukan yang jitu. Saya terlibat dengan permulaan politik di Malaysia semasa kita lawan Melayu Union. Pada masa itu kita tak fikir tentang diri sendiri. Kita hanya nak lawan dengan Melayu Union. Kita nak lawan untuk dapat kemerdekaan. Tak fikir untuk diri sendiri. Tetapi saya dapati sekarang ni orang politik cuma nak tahu boleh jadi Perdana Menteri ataupun tidak. Kalau jadi menteri, dapat duit banyak. Pasal lah ni gaji menteri selepas saya letak jawatan, gaji menteri naik sampai 70,000 sebulan. Seronok bukan main. Semua nak jadi menteri, bukan nak serve the nation, bukan nak khidmat untuk negara, tetapi pasal nak dapat jawatan. Orang ini pun dulu-dulu tak dapat banyak, jadi dapat duit banyak ni seronoklah. Jadi tumpuan bukan kepada servis, kepada mengatasi krisis, tetapi saya kalau masuk jadi menteri, saya dapat sesuatu. Kalau tak dapat jadi calon, kita berkelahi. Bukan nak serve the country dah, cuma nak serve yourself. That is why people hate politicians now. People are fed up with politicians. Tetapi saya cuba nak asingkan orang-orang baru yang masuk dalam politik. Mereka berasa concern berkenaan dengan prestasi negara kita. Dalam pejuang, kita bagi tahu awal-awal lagi, awak masuk pejuang untuk apa? Nak jadi wakil rakyat? Sorry, no. Kita masuk pejuang pasal nak serve the country. And how do you serve the country? Jangan berebut-rebut nak jadi calon. Kalau siapa jadi calon pun kita sokong. Kita nak cari kemenangan supaya boleh kembalikan negara ini kepada pemerintahan yang bukan berasas kepada corruption. Tun, soalan saya agak ironi yang ini. Ada yang meletakkan sandaran kepada pemimpin-pemimpin yang lebih segar, lebih muda. Tapi jawatan tak besar dalam parti. Mereka tenggelam dalam struktur parti ataupun struktur politik di negara kita. Malah idea-idea mereka diangkat di Dewan Rakyat tetapi akan lenyap kerana kekecohan dan juga makian di Dewan Rakyat. Pada pandangan Tun, bagaimana kita tidak boleh
benar ada satu peringkat kita rasa kita putus asa dengan ahli politik, tetapi ada juga kelompok-kelompok kecil ahli-ahli Dewan Rakyat dan juga ahli politik yang muda ini mampu membawa gelombang baru. Pada pandangan Tun dan juga hujah Tun bagaimana? Adakah kita memberikan ruang yang sebaik ini kepada mereka dan adakah mereka sudah mainkan peranan yang cukup baik untuk menjadi kuasa pendesak yang lebih baik? Sekarang ada gerakan anti rasuah. Tetapi kalau gerakan anti rasuah ini tak dapat menukar kerajaan, maka rasuah akan berterusan. Sebab itu gerakan anti rasuah ini perlu mempunyai pendirian politik. Pendirian politik untuk sokong mereka yang menolak rasuah. Dalam pilihan raya umpamanya, kalau mereka lihat parti yang terlibat dengan rasuah, dengan baggage mereka yang lama, tolak mereka. Walaupun dapat duit, jangan undi mereka. Undi orang yang bersih. Sebab itu dalam pejuang, kebanyakan daripada pemimpinnya bukan orang politik. Mereka adalah ahli profesional, orang yang prihatin, yang berasa tanggungjawab terhadap negara. Dan mereka sudah diberitahu, kalau mereka tak dipilih jadi calon pun, mereka akan terus berjuang. Ini berjuang. Kita nak bersihkan negara kita daripada penyangak-penyangak menjadi ahli politik. Tun, membawa negara ini keluar daripada kemelut yang panjang ini, di mana kita bermula? Bagaimana kita melihat bahawa ini perlu diambil di luar kotak dan juga kerangka politik? Ada yang mengatakan bahawa Tun pernah cadangkan kerajaan perpaduan dan sebagainya, tapi itu ditolak dan tidak diterima. Tapi dalam konteks hari ini, bagaimana kuasa pendamai, kuasa tengah yang dapat menyatukan dan juga mencantumkan idea dan juga energi ataupun tenaga-tenaga yang terbaik untuk memulihkan negara ini pada pandangan Tun? Ya, saya sedar tentang keadaan ini. Sebab itu, walaupun sepatutnya saya undur daripada politik, tetapi saya lihat politician sekarang ini lebih utamakan duit yang mereka akan dapat, rasuah dan sebagainya. Jadi kita perlu ada satu badan, satu ahli, satu parti politik yang menolak rasuah. Tetapi mereka saja menolak, tidak menang. Mereka perlu dibantu oleh rakyat. Sebab itu kita nak bagi tahu kepada rakyat bahawa kalau betul-betul awak tak suka kepada rasuah, jangan terima duit dan undi kerana duit. Sebaliknya, undi untuk orang yang bersih daripada rasuah. Tun, sekiranya diberi peluang untuk mengemukakan blueprint ataupun menyelesaikan masalah negara ini pada hari ini, adakah Tun meletakkan sebarang syarat? Ya, kita sudah buat demikian. Sebab itu saya tubuh Parti Pejuang bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Tujuan kita yang utama ialah membersihkan politik di Malaysia. Najib sudah rosakkan mentaliti orang Malaysia. Semuanya pasal duit. Berim diberi, gaji diberi, macam-macam. Dia kata cash is king. Kita nak tolak cash is king. Dan nak tolak itu kita kena cari orang yang belum terlibat dengan cash is king. Sebab itu Parti Pejuang bukan ahli-ahli politik biasa. Mereka adalah orang yang tolak cara-cara sekarang ini, yang ingin kembalikan negara kepada keadaan pre-independent. Masa itu kita berjuang untuk bangsa, untuk negara, untuk agama kita. Itu perjuangan UMNO. Tapi di bawah Najib, perjuangannya ialah cash is king. Bagi duit, aku boleh menang. Tun, dalam keadaan hari ini, rakyat merasakan di sekeliling mereka dijangkiti COVID-19. Ada yang kehilangan ahli keluarga, ada yang hilang kerja. Saya bertanyakan soalan ini untuk bukan sebagai Tun sebagai seorang ahli politik ataupun bekas Perdana Menteri, tapi sebagai seorang individu yang banyak pengalaman ataupun dijadikan inspirasi oleh ramai orang. Apa mungkin kata-kata Tun untuk mereka yang benar-benar terhimpit kerana keadaan sekarang ini?
Mungkin Tun ada harapan dan sebagainya yang kita boleh kongsikan di akhir temu bual ini? Ya, saya fikir rakyat berharap penyakit ini tidak berkembang dengan meluas seperti sekarang. Mereka ingin tahu bagaimana. Mereka diberi arahan untuk patuh kepada SOP, tetapi tidak ada satu rawatan kepada mereka menunjuk bagaimana SOP itu harus diamal. Umpamanya social distance. Kita kena jauhkan diri kita sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Tetapi ada masa kita ikut, ada masa kita tak ikut. Umpamanya bila kita pergi semayang. Waktu semayang kita ikut. Kita pisahkan diri kita. Lepas semayang kita berjalan, berduyun-duyun, dekat-dekat. Ada nak bersalam pun. Jadi waktu itulah jangkitan berlaku. Jadi kita kena ada macam pekerja umpamanya. Saya pernah lihat pekerja bercangkung di tepi jalan, tunggu bas nak datang. Mereka duduk shoulder to shoulder. Tentu ada jangkitan. Jadi kita kena bagi tahu kepada mereka, tak boleh macam itu. Awak kena duduk jauh. Jadi kalau tak ada satu orang yang ditugas untuk beri arahan, mereka tak patuh kepada SOP. Tak patuh kepada SOP akan ada jangkitan. SOP itu baik, tapi amalannya kurang. Tidak ada disiplin. Tapi yang pentingnya apa-apa hal pun memang pematuhan SOP dan suntikan vaksin itu cara paling mudah rakyat boleh lakukan untuk keluar daripada COVID-19 kan Tun? Tun, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam agenda Awani pada malam ini. Sekian saja agenda Awani malam ini. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami, di platform media sosial kami. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.